الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسوله الآمين سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين الهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم من أحيا سنتي وجب الشفاعة. صدق الله صدق Rasulullah. Muslimin muslimat rahimakumullah. Ada beberapa pertanyaan kepada kita disampaikan bahwasanya kata dia ditanya, Ustaz, ini kita sembahyang mayat, kata sembahyang mayat. Biasanya sembahyang mayat ni kalau dibawa ke surau atau dibawa ke masjid, maka biasanya lepas sembahyang zuhur atau lepas sembahyang asar, kan? Jadi Ustaz, ini kalau nak sembahyang mayat ni lepas daripada sembahyang zuhur itu, kita nak zikir-zikir ke, nak doa-doa lagi ke, lepas tu baru sembahyang mayat? Dia tanya gitu. Ya. Nah, biasanya macam mana? Dia kata, saya kadang-kadang tengok orang lepas zuhur itu dia zikir, lepas doa barulah nak sembahyang mayat. Lepas asar pun macam itu juga, dia kata kan. Jadi kalau begitu, kita kena fikirkan masalah. Masalah tu sembahyang mayat tu hukumnya apa? Ya kan? Yang sembahyang fardu tadi dah tentulah dia fardu ain, dia kata kan. Lepas daripada sembahyang fardu, zikir itu hukumnya apa? Hukumnya sunat aja. Tetapi ada yang menanti, yaitu sembahyang mayat itu fardu kifayah. Jadi eloknya macam buat dekat Makkah tu, dekat Madinah tu, bila Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalatu alal amwat, gitu. Jadi eloknya gitu, sebab kita ambil yang lebih besar daripada yang kecil, gitu kan ya. Jadi insyaAllah itu panduan kita ambil daripada sanalah, itu yang terbetul. Ustaz, kat sana memang tak ada sembahyang apa-apa. Habis kita tidak ada kecuali setiap waktu sembahyang. Lepas Assalamualaikum mayat, salam, yes mayat, tak habis-habis. Selama 45 hari dekat Makkah. Dicampur dekat Madinah, dekat Madinah kadang-kadang tak jumpalah. Tetapi dekat Makkah itu, Masya Allah, lepas salam sembahyang fardu, Assalatu alal amwat. Jadi eloknya memang begitu. Kerana apa? Kerana kita mengambil yang fardu kifayah daripada yang sunatnya. Jadi alhamdulillah, lepas saja salam daripada sembahyang fardu, astagfirullahaladzim, berdiri je. Assalatu alal mayat. Kalau kasin seorang mayatnya cuma satu aja. Ala hazal mayat, ala hazil mayyitah, sama aja. Assalatu ala janazah. Boleh tak? Assalatu ala janazah. Boleh tak? Tengok keadaan mayat. Mayat itu kalau di dalam keranda yang lengkap, maka kita boleh sebut as-salatu ala janazah. Sebab mayat apabila sudah dimasuk di dalam keranda disebut janazah.
Ya, dan keranda yang ada di dalamnya mayat, maka dia sebut janazah. Kalau kita niatnya usolli ala janazah makmuman pun boleh juga. Ya, maka sama aja. Dia punya niatnya sembahyang mayat gitulah. Allah Akbar. Alhamdulillah. Satu lagi ditanyakan, Ustaz, saya semalam baru balik daripada ziarah, Ustaz. Saya ziarah itu di dalam satu negeri itu ada kubur-kubur Nabi yang terdahulu sebelum daripada Nabi Muhammad. Ya, jadi apa Ustaz? Kita nak Fatihah sedekah pada dia ke? Bingung juga ke? Sebab pada ketika itu Fatihah belum belum jadi belum turun sebagai mukjizat. Bingung juga dia ya. Walau bagaimanapun, kata saya bahawa sesungguhnya Nabi-Nabi yang terdahulu sebanyak 124,000 dan Rasul-Rasul yang sebanyak 313 itu, maka sudah terkumpul di dalam Ashabur Rasulullah. Sahabat-sahabat Rasulullah. Rasulullah pesan kepada Sayyidatina Aisyah malam selepas daripada khatam Quran satu kali, maka dia suruh sholawat kepada ahli-ahli sahabatku semua, nabi-nabi dan rasul-rasul. Kan itu. Maknanya bahawa syafaat Rasulullah ini daripada Nabi Adam alaihissalam sudah ada tercatat di dalam sejarahnya. Nabi Adam nak mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dosanya. Ini dosaku ni kau tak diampun-ampun kepada Allah, ni macam mana ni ya kan. Maka dia teringat bahawa ketika dia dibangkitkan di dalam syurga, maka ditulis di dalam tiang-tiang, maka di sana Nabi Muhammad, dia teringat, oh Muhammad, kalau tidak ada sesuatu yang hebat ini orang, maka tak akan tercatat di sana asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka Nabi Adam pun bermohon kepada Allah bahawa dengan syafaat Muhammad, maka aku bermohon kepadamu ya Allah, ampunkanlah segala dosa-dosaku ya Allah. Maka Jibril sampai bahawa sesungguhnya dia diampunkan. Maka Allah tanya kepada Nabi Adam, wahai Adam, Muhammad ni mana ada? Dia kata belum lahir lagi pun. Macam mana kamu tahu boleh sebut Nabi Muhammad syafaat, membawa syafaat rahmat? Kata saya ternampak di sekitar seluruh arasy Allah-Mu ya Allah, bahawa nama tercatat kalau tidak ada yang mulia di sisimu, maka tak akan tercatat nama itu ya Allah. Oh betul wahai Adam, sesungguhnya kalau tidak kerana nur Muhammad, maka takkan ku ciptakan alam dan termasuklah kamu wahai Adam. Jadi kita tidak khawatirlah nak sebut ini Nabi Idris, ini Nabi Muhammad belum lagi lahir, kenapa nak baca apa kita? Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa li baitihi. Komplit dah. Ya, dia punya sebutan orang-orang zaman biyen. Mana tidak ada keraguan kerana syafaat Rasulullah itu terus bila diciptakan langit dan bumi ini, maka telah pun ada syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah. Jadi jangan ragu untuk ya juga Quran belum turun. Ya Allah, apalagi dengan wa ilal malaikati wal muqarrabin wa ila hadrati anbiya'i wal mursalin. Nah, itu kan anbiya wal mursalin itu kan segala-gala nabi dan segala-gala rasul. Nah, malaikatil muqarrabin apa dosa? Apa syafaat daripada Rasulullah dari kepada malaikat apa? Kalau dipikirkan. Tetapi mengambil syafaat barakat tadi, maka wa ilal malaikatil muqarrabin, maknanya
malaikat-malaikat yang hampir kepada Allah dan malaikat yang paling hampir kepada kita, malaikat siapa Bapa? Malaikat yang paling hampir kepada kita, hari-hari tengok kita mendelik matanya. Malaikat sebelah kanan, mungkar pula apa? Raqib dan atid. Wa ilal malaikatil muqarrabin. Wis kirim Fatihah ke aku ya. Subhanallah. Alhamdulillah. Muslimin muslimat rahimakumullah. Kita masuk lagi di dalam kita punya kuliah pada malam ini, sambung lagi kuliah kita daripada awalnya, yaitu di dalam hal-hal yang berkaitan dengan aneka masalah yang perlu dipelajari. Tadi itu satu aneka masalah juga ya, yang perlu dipelajari, yaitu kita nak sempurnakan kebaikan, tambah elok lagi di dalam kita melaksanakan solat. Ya, dan kita telah sebut yang pertama sekali yaitu kita punya takbiratul ula. Takbiratul ula ini jarang orang sebut takbiratul ula ni ya. Orang sebut takbiratul ula. Ustaz, saya nak tanya takbiratul ula itu apa? Bingung kita nak jawab. Yaitu takbiratul ihram. Barulah orang faham, oh takbiratul ihram. Takbiratul ula maknanya takbir yang pertama di dalam sembahyang. Jadi kita telah perjelaskan, maka takbiratul ula itu ada dua macam. Yang pertama ula, yang kedua yaitu aula. Kita dah jelaskan, faham ya kan semuanya? Jadi kita sembahyang bila mana imam takbir, kita terus takbir. Janganlah nak baca usali lagi tak dapat yang aula. Allahu Akbar. Selain daripada itu, maka di sana ada takbir-takbir yang lain di dalam sembahyang. Dinamakan takbir apa? Yang takbiratul ihram tadi, yang takbiratul ula tadi dah tentulah takbir yang wajib, ya tak? Kemudian selepas daripada itu maka imam ada banyak takbir lagi, Allahu Akbar lagi sampai habis pun Allahu Akbar. Dinamakan takbir sunat, ya, takbir intiqalat. Nama di dalam bahasa takbir intiqalat maknanya takbir yang ya memberi syarat kepada perpindahan, takbir perpindahan daripada satu rukun kepada satu rukun. Ini takbir intiqalat ini, Masya Allah, semuanya di dalam keadaan aula. Sebab lepas imam takbir aja, maka dia punya dua syarat nak kena dapatkan takbir yang aula tadi, takbir intiqalat tadi, dengan dua syarat. Syaratnya apa? Yang pertama yaitu setelah imam takbir. Yang kedua yaitu apabila imam telah sempurna melaksanakan rukun ketika dia lepas takbir. Jadi bila mana imam takbir Allahu Akbar, maka kita nampak imam tadi itu belum sempurna, maka kita jangan ikut rukuk contoh. Ya, gitu. Tapi oleh kerana kita jauh daripada imam, tak nampak imam, jadi kita punya signal bila mana imam bar, itu mana dah bar lah. Sebab imam ini telah diukur dia punya takbirnya dengan dia punya af'alnya. Bila mana dia Allahu Akbar, maka rukuknya dah sempurna lah. Dan jangan ragu. Tapi kalau ada, sebab kita tak ramai, maknanya imam pakai pembesar suara, maka itulah signalnya Allahu Akbar. Jadi imam yang boleh mengukur keadaannya yang seperti itu adalah penting sekali, kerana dia menjadi pengukur untuk sempurnanya imam tadi melaksanakan segala af'al yang wajib dengan tumakninah. Itu tadi.
dengan tumakninah. Gitu. Jadi sami Allahu liman hamidah, signal dia. Dah tu imam dah habis. Ada satu imam tu yang saya pelik tu. Saya pelik juga. Pelik beneran tapi nak negur macam takut. Tapi tak ditegur macamnya kurang betul. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Contohlah Rabbana lakal hamd tak baca kuat. Dia sami Allahu liman hamidah. Allah tu dia masih ke atas lagi. Allahu Akbar tu dia masih lagi ke atas, belum rukuk lagi. Dia dah Allahu Akbar. Lu macam mana ini? Jadi makmumnya, ya makmum dah biasa, jadi dia kena faham. Tunggulah imam itu rukuk. Tapi barnya sudah di atas. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Lah belum rukuk lah kok dah bar kat situ. Kita pelik je ke memangnya. Tapi bukan imam sinilah. Imam sana jauh. Jepun. Jadi kat situ kita kena faham bahawa makmum-makmum sana dah faham. Bila dah kuliah bagi tahu bahawa setelah sempurna imam itu rukuk, baru kita rukuk. Syaratnya pertama iaitu lepas takbir, intiqalat, lepas itu sempurna imam itu melaksanakan af'alus solah. Kalau i'tidal lah, kalau sujud lah, maka dia faham bahawa sesungguhnya imamnya dah Allahu Akbar ke atas, maka dia tunggulah imamnya rukuk. Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, belum sujud lagi dah bar ke atas. Ini payah. Ini abang kita terlalu jumpa, saya dia tahulah ini imam dia nak cepat agaknya. Kita yang faham kena jaga kita punya tertib, kita punya tumakninah. Kalau kita ragu dengan dia punya tumakninahnya, maka kita kena mufaraqah. Mufaraqah. Jangan ragu dengan tumakninah. Jadi alhamdulillah, maka itu sebagian daripada perkara-perkara yang perlu diatasi di dalam masalah aneka permasalahan di dalam solat ini. Jadi ada lagi perkara-perkara yang disambung itu hari daripada masalah yang keempat. Dah diselesaikan masalah yang keempat, iaitu tertinggal sembahyang zuhur sampailah kepada ngasar. Kita tertidur, sadar aja lah kok sudah 4:30. Ngasarnya 4:15 contoh. Kali inilah ya dah. Dah tadi belum sembahyang zuhur lagi, dah masuk asar. Jadi nak sembahyangnya masuk asar. Tadi sembahyang apa dulu kalau di dalam kitab ini ditulis? Yaitu kita qadakkan sembahyang zuhur dahulu. Lepas itu baru sembahyang asar. Tetapi kalau kita pergi ke masjid, pergi ke surau sembahyang asarnya, maka zuhurnya dikendiankan qadaknya. Sembahyang asar dulu. InsyaAllah jadi ada perbezaan di antara sembahyang jamak dengan jamak takdim dengan jamak takhir. Kalau jamak takdim maka wajib dikerjakan yang punya waktu dulu. Zuhur dengan asar wajib dikerjakan zuhur dahulu. Maghrib dengan isya kalau sembahyang jamak takdim dikerjakan yang punya waktu dulu. Maghrib dulu baru isya. Tetapi kalau sembahyang jamak takhir, pada sembahyang itu, maka boleh didulukan antaranya sama ada nak dulukan asar pun nak dulukan asar pun boleh, nak dulukan zuhur pun boleh. Itu jamak. Nak dulukan maghrib pun boleh kalau dekat sembahyang jamak takdim isya dengan maghrib. Okey, insya-Allah. Kemudian seterusnya ada pertanyaan? Soalan. Ya tuan. Apa tuan? Jamak tadi?
Oh, jamak maksudnya dia dipendekkan ke banyak gitu ya? Ya, banyak jamaah di Qabliyah. Oh, sembahyang jamak Qabliyah ini, ya, bila mana kita sudah sembahyang zuhur dengan asar, maka selepas daripada asar itu sudah tidak dibenarkan untuk Qabliyah, Ba'diyah. Untuk Ba'diyah tak boleh. Kalau Qabliyah maknanya boleh dilaksanakanlah. Tak kisahlah. Tetapi biasanya kalau dah sembahyang jamak tu memang main terus on the spot, sebab masa yang diuntukkan tadi tu kerana urusan yang begitu banyak hajatnya. Jadi dia masuk aja, dia terus okey, qamat aja sembahyang zuhur dengan asar ataupun asar dengan zuhur sama juga. Lepas daripada sembahyang asar, maka tidak lagi disunatkan untuk sembahyang-sembahyang yang sunat. Ya, itulah waktu yang makruh tahrim atau waktu yang haram. Tapi kalau sembahyang isyak dengan maghrib, maka tidak ada waktu yang dimakruhkan. Maka bolehlah kita nak mengambil ba'diyah isyak ke, ataupun terus nak ambil surah sembahyang sembahyang yang terbaik di itu sembahyang witir lah lepas daripada isyak. Yalah, jadi itu kalau kita masih lagi ada harapan untuk bangun nanti sebelum daripada subuh di situ, maka bolehlah kita takhirkan dia punya sembahyang witirnya. Sembahyang witirnya berapa rakaat bang kita nak sembahyang? Satu rakaat boleh bang? Boleh ya? Alhamdulillah. Kalau dah suntuk sangat, maka kita sembahyang satu rakaat ajalah. Kalau tak, kita boleh sembahyang 11 rakaat terus saja sampai 11. Mati cil juga kakinya ya pak. Tapi yang eloknya maka dikata 2 sampailah kepada 11, 2 kali. 10 kali salam, yang ke-10, yang ke-5 kali salam, yang ke-10 baru 1, yang ke-11. Tuan-tuan kalau sembahyang subuh, sembahyang itu bacanya surah apa tu? Surah yang paling disukai oleh Rasulullah yaitu surah Al-A'la. Sabbih isma rabbikal a'la. Surah yang banyak pahalanya yaitu surah Al-Hakumut Takasur bersamaan dengan 1000 ayat daripada Al-Quran. Al-Hakumut Takasur sampai habis. Yeah. Surah yang paling banyak dia punya khasiatnya yaitu surah Inna a'tainakal kautsar. Ada 12 khasiat di dalam surah Inna a'tainakal kautsar. Surah yang nak banyak lagi pahalanya yaitu surah Al-Ikhlas. Ya Pak ya? Surah Al-Ikhlas tak payah diceritalah. Kalau nak panjang, baca surah Yasin. Tak kali khatam Yasin, 10 kali khatam Quran. Ya. Boleh tak ni? Boleh insyaAllah. Ya Allah. Ya, memang dah hafiz betul. Jadi kita ambil yang paling baik sekali iaitu surah Al-Ikhlas. Inna a'tainakal kautsar. Habis tu terus baca surah Ikhlas sebanyak 3 kali. Dalam sembahyang digandakan dengan 100 kali ganda. Banyaknya bang khatam Quran. Sembahyang 2 rakaat aja dah dapat 20 kali khatam Quran. Allahu Akbar ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita akan teruskan kita punya program itu dan mudah-mudahan amal yang sedikit diberi ganjaran yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita ketika sembahyang itu dalam keadaan yang ingat. Ingat tu khusyuklah. Sembahyang nak khusyuk ni payah kan? Allahu Akbar. Alamak, tadi kereta aku belum dikunci agaknya ya. Risaunya belum dikunci. Dalam kereta ada telefon, nomor telepon. Kereta baru pula je tu.
Kereta baru ni bang, dia punya eleknya pula. Dia punya cantiknya, bagusnya. Bila mana kita punya tertinggal telefon di dalam. Walah lah, bila mana orang masuk WhatsApp aja lah. Keko. Kita sembahyang, tengah sembahyang bang. Wes la ilaha illallah. Jadi sebelum bersedia menghadapi risiko itu. Ya, itulah Masya Allah dalam sembahyang itu. Pandai kata kalau kita nak dapatkan khusyuk yang dapatkan 10 aja pun alah sembuh lah. Betul bang. Ya. Imam Samsuri itu yang daripada Pulau Pinang terlalu tengok, dia kata dapat 5 paling cantik. Allahu Akbar. Badannya sembahyang, tapi dah sampai dekat pasar. Oh, dekat pasar. Dah pilih-pilih bawang lagi kan. Ini saya lah bang. Subhanallah. Tak mengata orang lain. Saya kata memang betul lah apa yang dia cakap. Ya. Lagi subhanallah bamdi ya ilaha illallah. Jadi itu terpulanglah kepada masing-masing untuk nak dapatkan khusyuk yang sebanyak-banyaknya, maka kita bersedia menghadapi risiko-risiko syaitan yang sentiasa allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jinnya lagi teruk, manusianya pun. Allah ya Rabbi ya Maulana ya Karim. Okey, insyaallah kita teruskan kita punya masalah, aneka masalah, yaitu berkaitan dengan masalah yang kelima, yaitu sesiapa yang telah menunaikan sembahyang kemudian didapati pada pakaiannya ada najis. Pakaiannya ada najis. Agak-agak kita dah sembahyang, kawan bagi tahu, bang tadi dekat telapak kaki abang ada tai cecak tau bang. Apa nak buat? Ya. Maka sebaik-baiknya ia akan menggantikan lagi lah sembahyangnya. Ya. Maknanya tadi dah sembahyang dah bagi tahu. Tadi ada tai. Kali ditengok rupanya betul. Ya baik. Jadi kalau sekiranya macam itu tengah sembahyang nak bagi tahu macam mana? Pula yang ada tai cecak itu imam pula. Belakang Bilal nampak lama tai cecak pula. Nak bagi tahu macam mana? Sedangkan kita dah nampak itu tak sah sembahyangnya. Ya. Okey. Kalau macam itu kita tengok dulu acara seterusnya bagaimana kaedah-kaedah itu. Dia kata tetapi hukumnya tidak wajib qada jika ia melihat ada najis pada pakaiannya ketika di dalam sembahyang. Maknanya dia sadar bahawa ada najis di dalam sembahyang. Kita sendirilah, pakaian kita sendiri ada tai cecak. Ya tak? Ya, agak-agak terasalah di dalam kita punya songkok itu ketak itu. Ini apa pula? Jangan-jangan tai cecak lah. Agak-agak kalau kita buka kita tengok boleh tak bang? Boleh tak kita tengok? Oh nanti kita baca selanjutnya dulu. Okey. Kemudian kata dia ada najis. Jika ia melihat ada najis pada pakaiannya ketika dalam sembahyang, dia kata hendaklah ia melontarkan pakaian itu seraya teruskan sembahyang. Lah pakaian kita jubah macam ini. Tiba-tiba tai cacat kat situ, tag kat situ. Kalau boleh dicentak terus itu benda tu basah. Kalau kering dia jatuh bawah, tak maknanya taklah melibatkan najis, tetapi basah lekat kat situ. Macam mana nak buat ni? Nak buka baju, nak cempakkan bukan satu perkara yang mudah. Tapi kita tengok selanjutnya kita. Ya. Dia berkata dah cempakkan pakaian, maka kalau songkok aja bolehlah cempak aja bang ya. Tak cempak pun letaklah elok-elok. Okey, asal hukum ini ialah kembali kepada peristiwa Nabi, iaitu peristiwa Nabi menanggalkan kedua kasutnya. Nabi mah
Macam mana Nabi dapat tahu bahawa dia ada najis? Nabi sebenarnya tak perasan, tak tahu. Jibril sampai memberitahu bahawa padanya ada najis. Muhammad, itu awak punya kasut ada najis. Sembahyang pakai kasut, bang. Bang, kasut. Macamnya macam tak logik pula ya. Tetapi yang dimaksudkan kasut itu adalah muza. Muza itu iaitu stokin kulit. Kalau dipakai tanpa kasut pun maknanya dia macam kasut. Nah. Dan muza ini adalah satu perkara yang apabila dia pakai selepas daripada wuduk, maka wuduk yang akan datangnya, maka tak perlulah dibuka dia punya muza itu. Aja cuma disapu aja. Sebab itu wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Maknanya sapu kepala dan sapu kaki. Sapu kaki, ulama memberi maklum bukan kaki yang ada original, tetapi adalah menyapu muza. Maksudnya kaki dipakaikan muza. Jadi sapu aja. Sikit air sapu ke atas ni aja. Ya. Ketika wuduk tu. Bukan sapu semua. Ya, sapu sikit aja. Oh, dia ada ulama yang beritahu bahawa dia kembali semula kepada asal. Wamsahu biruusikum tadi tu dia menyapu kepala, tetapi bila pada wa arjulakum tadi tu kembali kepada asal dengan arti membasuh. Dia punya penerangan gitulah. Cumanya yang dikenakan menyapu tadi apabila dia ada memakai muza tadi. Ya. Jadi itu Nabi, maka segeralah baginda menanggalkannya lalu meneruskan sembahyangnya hingga akhirnya. Agak-agak buka stokin kulit tadi itu agak-agak lama ke sekejap agak. Maknanya menggunakan pergerakan yang banyak. Ya, sebab stokin itu stokin yang melekat betul-betul pada kaki. Ya. Kalau ada tali ya kena buka talinya dijempakkan. Kedua-duanya pulanya. Kalau sebelah aja mungkin juga tak lama. Jadi panduan daripada ini ya, maka kita bersedia menghadapi risikonya. Tapi kalau setakat songkok aja dibuka keletok aja dia pun tengok, oh memang ada nak tai cecak, buang. Tapi kalau risiko yang gunakan ini apa ni namanya? Kita punya ceiling ni apa? Oh ya, cornice. Cornice ini rupanya kaki cecak tak lekat. Dia akan jatuh apabila dia lalu. Ya, berbeza dengan kita punya ceiling, pakai ceiling biasa. Walau dicat macam mana pun, ceiling biasa itu, dia kaki dia lekat. Tapi cornice ni, oh memang tak ada cecak lalu. Kalau ada cecak lalu, penuh ni Pak. Ya Allah, tarik cecak. Masjid kita yang lama lah menggunakan ceiling. Memang penuh. Jadi oleh kerana Alhamdulillah masjidnya selamat daripada tarik cecak ni. Iaitu apabila gunakan cornice ni. Rumah pun macam tu juga. Tak jejak dek cecak dekat cornice tu. Alhamdulillah dah selamat. Jadi kita tak adalah ragu untuk yang jatuh ke atas ke apa tadi songkok tadi. Oh rupanya lalat aja, ketek ataupun apa terbang-terbang. Allahu Akbar ya Allah. Okey. Jadi itulah panduan yang kita. Tapi kalau pakaian macam mana pun lah. Bila kita dekat jamaah macam ini, nak buka pakaian, wah bugil lah jadinya. Ya lebih baik kita out lah, minta diri untuk keluar daripada jamaah. Ya, untuk sembahyang di tempat yang sepi. Kalau dah dibuka baju tak ada apa yang nak dipakai, maka boleh sembahyang telanjang. Ya,
Kalau kita sembahyang dekat di dalam penjara contohnya, memang tempat itu memang ada najis. Pakaian kita adalah pakaian bersih. Maka pakaian kita itulah yang dibuka dan kita sembahyang dengan telanjang. Di dalam tadi itu kerana kita punya pakaian untuk mengalas di tempat yang najis. Nah, gitu. Jadi sembahyang telanjang. Sembahyang telanjang janganlah berdiri, Pak. Ya, dalam panduan sembahyang telanjang tu jangan berdiri. Nanti kita rukuk lah. Iki opo. Ya. Ya. Jadi makmum. Lah sembahyang pekat penjara kan sendiri aja. Ini penjara baik punya. Allahu Akbar. Pula imamnya pula. Tapi kalau dah tempatnya sembahyang semuanya najis, Allah banyak ramainya. Ya, maklumlah. Ini cuma cerita aja. Ya. Tapi alhamdulillah penjara itu tak ada siapa yang membersihkan kecuali kita sendirilah. Tidak ada pembersihan macam kita punya sekolah, kita punya pejabat, tak ada. Ialah kita jaga kebersihannya, kita gunakan. Itu aja. Ya Allah, ya Rabbi. Subhanallah. Kadang-kadang kita memang paling kesian, tapi nak buat macam mana, salah dia masuk situ. Sembahyangnya kadang-kadang dibuat. Sembahyang Jumat ada di dalam penjara. Sembahyang Jumat ada bang dalam penjara. Ya, budak-budak yang di dalam kawalan tadi tu mau dikawal, dijaga, dan sembahyang Jumat ada imamnya. Sebab saya ada 5 tahun saya masuk penjara, bang. Ustaz 5 tahun masuk penjara, betul. Baru keluar habis. Jadi 5 tahun berada di penjara. Okey, seterusnya iaitu masalah yang keberapa ni terus, iaitu masalah yang ke-6. Masalah yang ke-6 ini iaitu berkaitan dengan ragu-ragu di dalam sembahyang. Kita ragu di dalam sembahyang. Ragunya macam mana? Dia kata sesiapa yang meninggalkan tasyahud awal apapun berasa syak. Syak maknanya ragu-ragulah. Tadi tu aku sudah tahiyat awal ke belum, tahiyat awal ke belum. Bila dalam keadaan itu dia kata ini tadi rakaat yang keberapa, ini tadi rakaat yang keberapa. Tadi apa? Sebab kita tadi dah pakai basah. Pakai basah alamak, takut nanti bawang habis dulu. Ini tadi rakaat yang keberapa aku sembahyang ini. Sudah tahiyat awal ke betul ke sudah? Apa 3 rakaat ataupun 4 rakaat, hendaklah ia ambil dengan yakin. Yakin kita, Pak. Yakin kita. Lepas itu ada imam, bila mana dia rakaat yang ketiga, dia duduk tahiyat akhir pada sembahyang asar. Maka dia terus saja. Makmum subhanallah, 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 dia buat tak tahu aja. Bila dah ditanya, imam tadi rakaat ketiga tahiyat akhir. Dia kata, saya yakin dengan apa yang saya buat, tak boleh cakap apa, bang. Jangan makmum adalah yang pasti tadi, maka jangan ngikut dia pula. Sebab imam tadi yakin. Sebenarnya kalau ditegur macam itu, maka imam tadi kena confident, oh ini ada problem. Maka nak kena sambung dia punya sembahyang dia. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi satu orang janganlah sampai 2 kali subhanallah. Memadalah sekian sekali tadi subhanallah, dengan sebelah saja mungkin subhanallah. Kalau diteruskan, kita imam yang tahu, kita sambunglah. Gitu. Tapi sekurang-kurangnya kalau disadar bahawa makmum tadi semua berdiri sambung rakaat yang keempat, takkanlah dia tak sadar mak menyunyum daripada ujung sana sampai ujung sana semua berdiri. Dia sepatutnya kena berdiri, kena akur. Itu sebenarnya lah. Tapi oleh kerana dia kata saya dah yakin apa punya saya sembahyang, ya terpulanglah kepada mereka itu. Subhanallah wa bihamdihi, ya Allah. Kemudian dia kata, hendaklah ia ambil yang dengan yakin. Kemudian ia sujud sahwi sebelum daripada salam. Ini sujud sahwi ni, kalau dibuat selepas daripada salam boleh ke? Boleh tak, bang? Boleh. Dia kata boleh juga dibuat selepas salam. Tetapi jangan masa yang lama, dia kata. Sujud sahwi eloknya dibuat sebelum salam. Kiranya ia lupa.
Boleh juga dibawanya sujud sahwi itu sesudah salam apabila ia ingat, asalkan masanya tidak terlalu jauh. Jadi imam dah salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Imam tak sujud sahwi, makmum boleh tak? Subhanallah, boleh tak? Oh, tak payah. Bila dah salam tak payah. Sebab bila dah salam itu maknanya kita sudah habislah kita punya sembahyang. Walau bagaimanapun kalau imamnya sendiri sadar tadi, maka imam sujud sahwi. Makmum nak ngikut ke tak bang? Oh, kena ikut bang. Sebab sujud sahwi itu maknanya bila imam buat, makmum wajib buat. Bila imam tinggal, makmum tak buat, makmum boleh buat. Makmum boleh buat. Imam Assalamualaikum warahmatullahi. Tadi tinggalkan doa kunut contoh ataupun tahiyat awal. Maka makmum tadi tu dia pun tak tahu yang imam tadi lepas salam dia nak sujud sahwi. Dia pun dah sujud sahwi dulu. Ya boleh tak apa, tak ada masalah. Nanti imam sujud lagi boleh ikut lagi tak? Boleh aja ikut. Kalau tak ikut nanti kan batal solatnya. Ya Allah, jadi itulah perkara-perkara yang perlu dipelajari. Ada satu orang telefon saya, Ustaz, sujud sahwi itu berapa kali Ustaz? Sebab sujud tilawah sekali, sujud syukur sekali, sujud apa lagi sekali. Maka dia sujud sahwi kok sekali aja. Ustaz, macam mana sujud sahwi sekali aja Ustaz? Ya boleh aja dia buat macam itu. Habis itu seorang imam Ustaz, dia sujud sahwi satu kali, lepas tu dia pun duduk, dia salam. Kita nak ikut sekali ke nak berdua kali Ustaz? Bingung juga kita. Habis awak faham berapa kali? 2 kali ya. Kalau buat 2 kali, imamnya buat sekali, awak buatlah 2 kali. Begitu kan ya. Jadi kita, itulah masalah-masalah, aneka masalah yang kita kena faham di dalam pelaksanaan kita punya sembahyang, insya-Allah. Okey, abang nak apa ni azan dulu. Allahu Akbar. Kita sambung sedikit lagi, muslimin muslimat rahimakumullah. Masalah yang ketujuh yaitu was-was di dalam niat sembahyang. Inilah yang kita bahaskan yang telah berlalu juga, dan dimasukkan sedikit perkara yang berkaitan dengan was-was di dalam meniatkan sembahyang ini. Maka sebenarnya kita tidak ada perasaan was-was di dalam meninggalkan niat ini. Sebab kita telah pun mahir di dalam kaedah niat itu hanya sekadar melintaskan apa perkara yang kita lakukan. Kalau sembahyang maghrib lah. Aku sembahyang fardu maghrib. Itu yang wajib. Aku sembahyang fardu maghrib. Itu yang wajib. Jadi nak dapatkan fadilat berjemaah, maka makmuman. Kalau kita tak niatkan adaan, boleh tak bang? Itu sembahyang maghrib memang, kalau kita tak niat tunai kerana Allah Ta'ala, ya boleh. Tetapi kalau mengikut syarat di sini, bahwa adalah lebih sempurna jika diniatkan adaan, sebab dia ada qadaan, gitu. Tetapi kalau kita tidak berniat itu, maknanya kita niatkan bahawa itu perkara yang boleh dilakukan. Itu. Lagu maknanya tak payah pun tak apa. Tapi yang wajib tadi, aku sembahyang fardu maghrib, aku sembahyang fardu insya-Allah, begitu. Itu tak maknanya kita tak perlulah usolli yang banyak kali. Usolli ragu dah. Ini tadi dia usolli apa ni? Usolli lagi. Itu namanya ada was-was. Jadi kalau kita nak niat di dalam sembahyang, maka jangan was-was, kerana kita nak dapatkan takbiratul ula
yang aula ya. Itu terus saja takbir. Okey. Kemudian dia punya penerusannya lagi yaitu bahwasanya was-was itu adalah suatu kejahilan. Maknanya ada di antara kita yang memang kalau dia tak niat betul apa yang dia belajar dekat kitab tu, aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat tunai mengikut imam kerana Allah Taala. Jauh sangat kita tertinggal di dalam keadaan ula yang aula. Maknanya kita dah belajar, jadi kita kena kena praktikalkan kalau kita nak dapatkan yang sempurna. Kemudian dia kata was-was tadi satu kejahilan yang tulen. Maknanya kita di dalam keadaan yang was-was tadi, orang alim mengatakan bahawa adalah suatu kejahilan. Kemudian lagi ini perkara yang nombor 8. Yang ke-8 ni iaitu seorang makmum tidak boleh mendahului imamnya dalam rukuknya, sujudnya. Ini nampaknya perbahasannya agak panjang. Ya. Jadi insya-Allah kita akan sambung di sebab dia ada kaitannya bahawa ditakuti. Dikata di dalam hadis di sini ditakuti bahawa kita akan dibangkitkan ketika hari kiamat iaitu dengan kepala khimar. Ya, jadi insya-Allah nanti kita akan perincikan siapakah mereka-mereka ini yang melakukan sembahyang tetapi gerak lakunya dia menyalahi segala apa yang di SOP kan berkaitan dengan kaedah kaedah rukun af'al tadi mengikut imam tadilah. Ya, sehingga kan dia menyaingi imamnya pun maka sebagai tidak dikira sebagai sembahyangnya batal dan tidak dikira. Kalau tak batal pun setengah ulama mengatakan bahawa tiada mendapat fadilat berjamaah. Jadi oleh kerana perbahasannya ini agak panjang nanti, maka kita akan sambung lagi di masa yang mendatang insya-Allah. Akhir kalam dengan tasbih kafarah, subhanakallahumma rabbuna wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.